Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Haris bin Abdullah, Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Maw, ingin menyampaikan pidato bahasa Melayu tema Keluarga Malaysia Pembangkit Kemakmuran. Pucuk manis pematang budi, pucuk purut digetus busa. Yang manis bernama budi, yang indah bernama bahasa. Terima kasih pengacara majlis, yang berbahagia pengetua, guru-guru, rakan-rakan, kombinasi para guru yang arif dan bijaksana sebagai penegak keadilan, penjaga masa yang budiman, dan seterusnya hadirat-hadirat warga dewan yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera membuka bicara. Berdirinya saya di atas pesada indah ini tidak lain dan tidak bukan kerana ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Keluarga Malaysia Pembangkit Kemakmuran. Hadirin yang saya muliakan, Malaysia merupakan sebuah negara unik kerana masyarakatnya terdiri daripada berbilang kaum dan agama. Kaum Melayu, Cina, India dan rakyat pribumi yang lain dapat hidup dalam keadaan yang aman dan damai, malah saling menghormati. Rakyat Malaysia dapat hidup bersatu padu dan bekerjasama berdasarkan prinsip-prinsip hukum negara. Perpaduan yang wujud ini mampu mengelakkan tragedi 13 Mei 1969 kerana rakyat Malaysia sedar akan pentingnya perpaduan bab kata patah bulat air kerana bentung, bulat manusia kerana muafakat. Oleh itu berbagai cara perlu dilakukan untuk mewujudkan perpaduan kaum yang aman dan membolehkan masyarakat hidup secara bersatu hati dan tolong-menolong. Hal ini untuk mengelakkan pergaduhan antara kaum ataupun bersalah faham. Persoalannya, apakah usaha-usaha memupuk kemakmuran dalam masyarakat majmuk di negara kita? Sidang Dewan Intelektual sekalian, wacana saya yang pertama, untuk memupukkan kemakmuran, kita perlulah berpegang teguh kepada tali Allah seperti mana yang terkandung dalam ayat 103 Surah Ali Imran, yang bermaksud manusia yang tidak berpegang pada tali boleh menjadi lemas dalam kehidupan. Dengan berpegang pada Al-Quran, Allah akan menawarkan banyak kelebihan. Surah inilah yang diturun untuk menyatukan penduduk dalam kalangan kaum Yahudi, Aus dan Khazraj di Madinah. Dalam Al-Quran juga perkataan perpaduan disebut sebanyak 534 kali yang terkandung dalam Surah Al-Ghafir, Surah Fussilat, Surah Ash-Shura, Surah Al-Zukhruf, Surah Al-Dukhan, Surah Al-Jathiyah dan Surah Al-Qaf. Ini membuktikan betapa pentingnya perpaduan dalam sebuah negara sebagai pembangkit kemakmuran. Hadirin yang dihormati sekalian, wacana saya yang kedua, kita dapat melihat perpaduan kaum pada masa kini sudah semakin pudar. Hal ini amat merisaukan kerana mungkin sejarah hitam yang lepas akan kembali lagi. Contohnya, di Malaysia kini melibatkan banyak isu perkauman. Ini semakin membimbangkan. Oleh itu, kita perlu mencari penyelesaian untuk menghindari peristiwa berulang kembali. Antara peristiwa penyelesaian yang dapat kita lakukan dalam penyemai perpaduan sebagai sebuah keluarga, kita mestilah saling memahami, menghormati dan tolong-menolong antara satu sama lain tanpa mengira agama dan bangsa. Langkah ini penting bagi memupuk kemakmuran dalam masyarakat dan juga negara. Hadirin yang saya muliakan, wacana saya yang ketiga, sebagai rakyat Malaysia, seharusnya kita memahami dan menghayati 5 prinsip hukum negara. Penghayatan terhadap hukum negara dilihat semakin berkurang, terutamanya dalam kalangan generasi muda, dan ini amat membimbangkan. Ramai rakyat Malaysia tidak lagi melihat kepentingan hukum negara pada masa ini. Di dalam keadaan kita menuju kemajuan, ianya dilupakan sebagai salah satu alat penting yang membantu rakyat Malaysia bersatu padu suatu ketika dahulu. Ia sepatutnya bukan setakat dibaca atau dihafal sahaja, tetapi juga diamalkan di dalam kehidupan seharian kita.
kesannya akan lahirlah masyarakat ni adil, di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama. Konklusinya, kita dapat mengetahui langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mewujudkan kemakmuran dalam masyarakat majmuk. Keamanan negara juga dapat dipentingkan apabila amalan perpaduan kaum telah meresap ke dalam jiwa dalam rakyat Malaysia. Oleh itu, semua pihak haruslah berganding bahu dan tidak mengharapkan pihak kerajaan dalam mewujudkan kedamaian perpaduan kaum. Justru kita juga janganlah bersikap evensif maupun bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing kepada perpaduan kaum, dan kita mestilah mewujud semangat bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Maka harmonilah perpaduan kaum di tanah air yang tercinta. Sebelum saya mengundur diri, saya menyusun 10 jari. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersalah kata atau tersilap bicara. Saya mengakhirkan pidato saya ini dengan serangkap pantun. Lingkaran hikayat sepadan si genting, sejarah keagungan gangga negara, kemakmuran rakyat, aspek terpenting membentuk kekuatan kestabilan negara. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.